Baik, seperti mana diwar-warkan tadi, kita akan bawakan pula perkongsian tentang Standard Penarafan Masjid Malaysia SPMM bersama-sama tetamu kita pada waktu ini, iaitu kita bawakan Tuan Kamarul Saman Yaakob, Ketua Penolong Pengarah Cawangan Pengurusan Masjid Bahagian Dakwah JAKIM. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, baik. Pertama sekali mungkin kita boleh minta perkongsian sedikit apa itu Standard Penarafan Masjid Malaysia ataupun singkatannya SPMM. Sejak bila sebenarnya ia diwujudkan dan apa sebenarnya faktor sebab ia diwujudkan? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Andy, Izzah dan Hani, Puan Hani. Alhamdulillah, pada pagi ini kita menerima jemputan daripada RTM untuk menjelaskan tentang apa itu SPMM ataupun Standard Penarafan Masjid Malaysia. Ini ikuran pada tahun 2009 lagi, kita ada program untuk menganugerahkan, dipanggil AMM, Anugerah Masjid Malaysia. Jadi pada 2009 kita membina Standard Penarafan Masjid. 2009 lagi kita bina dengan kerjasama Jabatan Agama Islam Negeri dengan Majlis Agama Islam Negeri dan Mampu. Kita bina satu standard penarafan Masjid Malaysia. Mana Masjid Malaysia ini perlu kepada suatu standard yang standard lah, yang seragam satu Malaysia. Kita bina untuk kita nilai masjid-masjid di suatu Malaysia, di seluruh Malaysia ini, apakah standard atau benchmarknya ataupun kayu ukurnya untuk menentukan masjid tersebut mencapai standard yang kita perlukan. Jadi kita mula bina pada tahun 2009, lepas tu 2010 kita selesai. Lepas tu pada tahun 2011 hingga 2013 kita ada anugerah Masjid Malaysia, tapi anugerah itu adalah anugerah Masjid Inovasi dulu. Sehingga tahun 2013. 2014 kita mula menganugerahkan masjid-masjid ini menggunakan instrumen yang kita bina, iaitu Standard Penarafan Masjid Malaysia. Kita dah mula pada tahun 2014, kan? Lepas tu seterusnya tahun-tahun berikutnya kita ada TOT dengan pihak Jabatan Agama Islam Negeri, dengan Majlis Agama Islam Negeri, dengan Jatuh Masjid dan sebagainya. Bagaimana untuk kita laksanakan Standard Penarafan Masjid Malaysia. Itu sejarah dia lah, kita tengok. Kan? Sebab kita adakan standard ini untuk menjadi satu metodologi untuk penggradean masjid tersebut. Untuk kita nak gradekan 5 bintang ke, 4 bintang ke, 3 bintang ke, atau 1 bintang, 2 bintang, 1 bintang. Kan? Jadi masjid-masjid ini apabila kita nilai berdasarkan pada standard yang kita sediakan, jadi kita bagi bintang kepada masjid tersebut. Baik. Dan kita dan juga standard yang kita bina ini untuk sebagai rujukanlah kepada penilai, kepada Jatuh Masjid dan untuk meletakkan masjid mereka ini satu standard yang ditetapkan ditetapkan, insya-Allah. Baik. Dari sudut apa masjid-masjid ini dinilai Tuan untuk mendapatkan penarafan 1 hingga 5 bintang yang tadi Tuan katakan? Berdasarkan pada standard yang kita bina daripada tahun 2009 lagi lah kita bina, kita kita review balik, kita tambah baik dan sebagainya. Kita ada 4 komponen utama, iaitu ada pengurusan, ada pengimarahan, ada kemudahan dan prasarana dan persekitaran. Agak banyak kalau kita tengok komponen dia. Macam kita komponen dia ada 4. Lepas tu ada 20 aspek, 48 item dan 591 ciri. Okey. Jadi kita pada mula-mula kita bina ini ada masjid-masjid tengok tak mungkin untuk mencapainya. Tapi alhamdulillah setelah kita bagi motivasi, kita bagi TOT dan sebagainya, banyak masjid-masjid yang telah mencapai standard tersebut. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maknanya bagi tahun 2020 difahamkan SPMM dah pun dilaksanakan ya. Dan mekanisme pelaksanaan SPMM dan bagaimana ia dilaksanakan? Okey, alhamdulillah pada tahun ini dengan halangan-halangan, kita tahu kan pandemik COVID-19 dan sebagainya, kita usaha juga untuk menjayakan Anugerah Masjid Malaysia tahun 2020 ini. Jadi dengan kekangan masa dan keadaan dan sebagainya, alhamdulillah kita berjaya mengumpul masjid-masjid
daripada negeri, daripada Jabatan Negeri, Jabatan Agama Islam ataupun Majlis Agama Islam Negeri, kita minta mereka ni buat penilaian kepada masjid-masjid untuk dicalonkan sebagai masjid yang mencapai standard penerapan masjid. Dan mereka buat pengauditan lah, penilaian dan sebagian peringkat negeri, dan kita minta supaya setiap negeri ada 2 masjid untuk dicalonkan peringkat kebangsaan untuk bawa ke kita. Jadi kita sehingga negeri telah menghantar 28 masjid, satu negeri 2 masjid. Jadi sebanyak 28 masjid telah dihantar kepada JAKIM untuk dinilai sebagai masjid yang mencapai standard penarafan Masjid Malaysia untuk menerima anugerah Masjid Malaysia ini. Baik. Jadi daripada 28 tu kita screen di peringkat JAKIM, satu panel, satu jawatankuasa khas kita tubuh, ada 14 masjid untuk kita nilai masjid tersebut sebagai anugerah masjid Masjid Malaysia ini. Ya, daripada 28 dikecilkan kepada 14. Berapa banyak daripada 14 tu yang telah pun mencapai standard tertinggi? 5 bintang paling tinggi? 5 bintang. Pada keseluruhannya, bila kita audit, kita buat penilaian satu Malaysia. Alhamdulillah kita dah laksanakan daripada 23 November yang lepas sehingga 4 Disember yang baru ni. Kita laksanakan untuk round satu Malaysia lah. Sehingga Sabah Sarawak kita pakai visual lah. Tak boleh pergi sana kan. Jadi kita nilai, boleh dikatakan keseluruhan masjid ini mencapai standard ini. Kan? Hebatlah, maknanya kalau sebelum ni kita rasa mustahil untuk mereka mencapai 500 lebih ciri dan item dan sebagainya ini. Tapi alhamdulillah bila kita turun, kebanyakan masjid telah mencapai 5 bintang, kan? 5 bintang. Ada yang 4 bintang, tak ada dah 1 bintang atau 2 bintang. Alhamdulillah. Kan? Alhamdulillah. Dengan orang kata apa, kita punya standard disebut, alhamdulillah. Mereka boleh melaksanakan apa yang kita nak. Okey, apabila sudah ada penarafan yang seperti itu dan dapat dah bintang yang tinggi-tinggi ni, adakah satu program penghargaan turut diberikan kepada mereka? Contohnya ada anugerah ke? InsyaAllah kita rancang untuk adakan anugerah khas lah. Kan? Kita minta, kata apa, kita rancang untuk mengadakan anugerah Masjid Malaysia, kan, dengan menggunakan standard penarafan Masjid Malaysia. Kita usaha insya-Allah dalam masa terdekat lah, kan. Akan ada lah. Akan ada insya-Allah kita akan panggil satu Malaysia untuk berkumpul untuk menyampaikan anugerah tersebut, dan masjid yang terpilih nanti dia sebagai ikon lah masjid, kata apa, yang sebab kita tengok pada keseluruhannya masjid-masjid ni ada orang kata apa, keistimewaan sendiri. Macam kita tengok ada masjid yang komersial, ada masjid yang ada hotel, kan? Bukan setakat homestay, ada hotel. Ada masjid yang ada ladang, taman, ada taman, kan? Bukan setakat dia sebagai tempat beribadah, tapi ada sekolah, ada mahat tahfiz dan sebagainya. Jadi masjid-masjid ni ada yang orang kata apa, dia pada ada orang kata apa, keistimewaan sendiri, kan, masjid-masjid sebut pada keseluruhannya. Baik, ini menggambarkan juga Tuan bahawa fungsi masjid ini bukan sekadar tempat untuk beribadah, malah tempat untuk membangunkan masyarakat. Itu yang perlu kita berikan kefahaman kepada orang ramai, khususnya pengendali-pengendali pihak-pihak masjid lah kita panggil lah, Tuan. Alhamdulillah, kalau kita tengok ruh masjid di zaman Rasulullah, zaman sahabat dan sebagainya, dia sebagai pusat pengajian, pendidikan, kemasyarakatan, komuniti, dakwah, ekonomi dan sebagainya. Jadi ruh tersebut kita ingin terapkan dalam masjid-masjid di Malaysia ini. Kalau sebelum ini kita terpaksa pergi luar negara untuk melihat masjid contoh, kan. Hari ini depan mata kita ada dah, kan. Kalau nak tengok masjid yang kata apa, yang mesra jemaah contohnya, di masjidnya. Yang jemaahnya, kalau sembahyang jemaah tu macam solat Jumaat, kan. Ada yang masjid yang buat impak tinggi, mana dia ada majlis-majlis yang dia buat, datang orang puluh-puluh ribu, kan. Program berdebat sampai ribu-ribu datang, kan. Jadi tak perlulah kita keluar negara untuk melihat contoh masjid yang terbaik, tapi depan mata kita ada. InsyaAllah, orang kata apa, usaha kita ini untuk promosi
masjid kita satu Malaysia lah, insya-Allah. InsyaAllah. Baik, dari segi penarafan 5 bintang tu, adakah ia merupakan satu persaingan yang sengit apabila dinilai ataupun masih lagi banyak yang perlu diperbaiki? Okey, sepanjang penilaian yang kita buat, 14 masjid ni memang ada persaingan sengit lah kita masjid-masjid ini, kan? Maknanya susah untuk kita orang kata apa tentukan mana yang terbaik. Sebab beza mereka sikit sangat. Sikit sangat. Satu merkah, dua merkah poin, bukannya 1, 2, 3, mana poin-poin je. Kan? Sebab mereka berjaya untuk mencapai standard penerapan masjid ini walaupun dengan 591 item atau ciri yang perlu mereka penuhi. Kan? Mereka dapat penuhi. Baik. Kan? Maknanya persaingan hebatlah. Kan? Persaingan cukup hebat, ya, dalam masjid-masjid yang telah pun dinilai dan mungkin dari situ ada potensi juga untuk ditambah baik. InsyaAllah. Biarlah tak sempurna, mesti ada kekurangan-kurangan. Kita bagi cadangan kepada mereka ni supaya penambahbaikan tersebut di masa-masa akan datang. Ini bukan kali pertama penganjuran standard penarafan Masjid Malaysia dah laksanakan satu tempoh yang lama, menggambarkan juga sambutan baik dan hangat yang diberikan oleh pengendali ataupun pihak-pihak masjid. Jadi untuk ke depannya mungkin akan lebih besar diadakan, lebih unik diadakan, insya-Allah. Sebenarnya permintaan untuk menyertainya banyak, kan? Tapi segi kemampuan kita kerana pandemik COVID-19, kita ada PKP-nya, PKPP-nya, PKPDB dan sebagainya ini menyebabkan kita itu kemampuan kita lah, kan? Insya-Allah dia akan datang, kita akan perluaskan lagi untuk anugerah masjid peringkat negeri ke peringkat daerah, peringkat mukim, peringkat karya dan sebagainya. Dan mungkin kita akan mendapat memberi hadiah yang lebih lumayan lagi, insya-Allah. Insya-Allah. Itu semua sebagai motivasi lah, bukan pengejar duit tapi untuk mengejar misi kita membangunkan fungsi masjid itu sendiri, insya-Allah. Bukan mudah penilaian dibuat sebab kita tahu kita berada di tengah-tengah pandemik COVID-19. Jadi semuanya dilakukan secara dalam talian penilaian itu. Tidak. Secara visual. Secara visual dapat tengok depan-depan. Dapat tengok. Mana kita pergi satu masjid kecuali Sabah Sarawak. Sabah Sarawak secara dalam talian. Dalam talian. Patutlah macam mana. Kita contohnya kita cabaran kalau kita pergi Pantai Timur. Baru ni kita Pantai Timur sekarang di tengah banjir dan hujan. Terpaksa kita rempuhlah. Hujannya, banjir dan sebagainya. Bukan mudah sebenarnya ya. Dan secara dalam talian di Sabah dan Sarawak itu dilangsungkan bagaimana ya? Mana ada yang ambil video dan sebagainya itu. Kita cara visualnya kita cara dengan kita menggunakan talian lah, talian. Kita minta mereka ini untuk tunjuk tandas macam mana, tempat kemudahan macam mana, fasiliti macam mana, landscape dan macam mana, kemudahan-kemudahan yang setiap masjid dan sebagainya untuk kita daripada jauh lah. Daripada situ kita dapat menilai. Sampai itu mereka juga hantar profil setiap masjid itu untuk kita nilai secara dokumennya dan secara live-nya kita menggunakan sidang video lah. Dan ada panel penilainya yang difahamkan diketuai oleh Profesor Dr. Muhammad Adri dari PSI, wakil yang menilai. Dan kita penilai kita ni di kalangan profesional, di kalangan arkitek ada, di kalangan kata profesional lah, yang bidang-bidang tertentu, yang kata bidang yang sesuai untuk mereka menilai. Bukan hanya ustaz sajalah. Tapi di kalangan orang luar yang kita minta mereka menilai berdasarkan kepada standard yang kita bina. Baik. Jadi itu dia, kita harapkan nanti insya-Allah akan ada susulan selepas ini, maka ada penambahbaikan juga akan dilakukan. Maka lepas ni boleh kata semua 5 bintang. Dia tak ada macam beza 1 2 pun. Tak ada, sikit pun tak ada. Semua sama saja. Baik, kita ucapkan banyak terima kasih kepada Tuan Kamarul Saman Yaakob, Ketua Penolong Pengarah Cawangan Pengurusan Masjid Bahagian Dakwah JAKIM, bersama kita pada waktu ini untuk berkongsi tentang standard penarafan Masjid Malaysia ataupun SPMM. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Baik, saudara, kita